Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Uncle dalam channel YouTube Uncle Kudin, di mana kali ini Uncle akan buat beberapa siri video YouTube khas untuk keselamatan makanan. Siri ini Uncle panggil siri panduan keselamatan makanan. Pasal Uncle menjalankan kursus latihan beli makanan, dan Uncle rasa ramai orang di luar sana kena faham macam mana nak bagi makanan yang selamat untuk kita punya pelanggan. Okay? Dan untuk siri yang pertama ni, Uncle cerita pasal pengendalian makanan cara yang selamat. Macam mana kita nak mengendalikan makanan cara yang selamat. Okay? Dan siri kedua, ketiga akan menyusul. Dan Uncle mohon tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti video ini supaya dapat like, subscribe dan juga tekan butang loceng tu supaya dapat tuan-tuan dan puan-puan maklum daripada apa video-video Uncle yang seterusnya. Dan sebelum Uncle keluar tu, automatik kita tahu apa dia. Okay, dan seperti yang kita tahu ni, kita punya topik hari ni adalah pengendalian makanan cara yang selamat. Sebenarnya pengendalian makanan ni untuk bagi makanan selamat dan bersih ni adalah suruhan Allah Ta'ala sebenarnya. Pasal apa? Uncle petik satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil adil thayyibah. Maksud dia, wahai sekian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Jadi halal, semua orang sekarang tengah mencari barang yang halal semua. Yang baik ni kita kadang-kadang terlepas pandang, kadang kita terlupa barang ni, iaitu baik, bersih dan berkualiti. Jadi hari ini kita nak bagi makanan yang bersih dan berkualiti kepada kini pelanggan. Sebenarnya tanggungjawab ni untuk kebersihan dan pencemaran ni ada tanggungjawab pada pengurus ataupun tuan punya syarikat sendiri. Tuan punya pengurus dan syarikat kena faham dan apa tumpuan mereka kena ikuti atau mereka kena tahu sebelum kenaikan makanan untuk menjaga produk yang dikeluarkan bersih dan selamat. Okey? Jadi setiap pengusaha pengurus makanan kena meletakkan polisi kebersihan diri yang khusus. Pasal apa pengendali makanan lah penyebab utama keracunan makanan. Jadi pengendali makanan kena bersih dan kena ada polisi yang khusus untuk kebersihan bagi pengendali makanan. Dan yang kedua, semua pengendali makanan kena dilatih. Dan seperti yang kita tahu, yang kejalankan kursus latihan makanan, dan kursus ini diwajibkan oleh semua pengendali makanan di Malaysia, daripada sektor kilang sampai sektor taska, tadika, hotel, restoran, semua kena ambil kursus ni. Dan Uncle harap walaupun selepas ambil kursus kita latihan makanan yang CJ boleh pakai semua hidup tu, Uncle harap pengurus dan pengusaha makanan dapat juga melatih dia punya pekerja, dia punya staf semua sekali secara berkala. Pasal teknologi berubah dari masa ke masa. Dan juga dia perlu memodelkan tingkah laku yang betul setiap masa. Maknanya dia kena tunjukkan tingkah laku yang betul sepasal kendali makanan. Dan ini jadikan model supaya semua staf dia, semua pekerja dia faham dan tahu macam mana cara yang betul dan dapat diikuti bersama. Dan pengurus serta pengusaha makanan juga perlu menyelia amalan keselamatan makanan. Keselamatan makanan kena diamalkan, bukannya biar sekali kena tak buat lagi, kena amalan, kena diamalkan dan kena selia selalu. Okey. Dan juga mereka perlu menyemak semula dasar kebersihan dari apabila ada perubahan undang-undang. Pasal undang-undang kita boleh berubah. Contoh perubahan terbaru ni di mana garam nak pakai kena garam iodine. Jadi kita kena faham undang-undang, kena selalu pakai daripada undang, dan juga kadang-kadang teknologi berubah juga, jadi kita ikut teknologi. Inilah tugas pengurus atau pengusaha makanan untuk memastikan makanan yang mereka hidangkan, mereka keluarkan, mereka hasilkan ni bersih, selamat dan juga tidak berlaku keracunan makanan dan pencemaran makanan. Pengguna makanan boleh mencemarkan makanan. Itu sebabnya Uncle Kementerian Kesihatan wajibkan semua pengguna makanan kena ambil kursus latihan makanan. Sebab apa? Bila makanan boleh cemar makanan. Mencemar makanan
boleh pengendali makanan boleh mencemarkan makanan apabila mereka bekerja dengan mengidap penyakit bawah makanan. Mana dia berpenyakit, dia bekerja. Yang buatlah, okey. Apabila dia mengalami simptom-simptom seperti carit beret, muntah-muntah atau penyakit kuning, jadi dia kena jangan bekerja. Pasal apa? Kalau bekerja juga dia akan mencemarkan makanan. Dia punya luka yang mengandungi patogen, iaitu kuman yang bahaya. Selalu batuk atau bersin atau sakit yang selalu batuk atau bersin, jangan kendali makanan. Pasal apa? Batuk bersin dia, imbasan dia boleh masuk dalam makanan. Begitu juga berhubung dengan orang yang sakit, berhati-hati juga. Pasal apa? Kadang-kadang kita orang sakit tu boleh menyebabkan penyakit tu merebak pada kita dan kita pula bawa kepada makanan. Serta menyentuh apa sahaja yang mungkin mencemarkan tangan kita dan tidak basuhnya. Contohnya, kita pegang racun ke, masa kita meracun, kemudian kita terus masuk kita punya restoran, kita punya kilang, terus nak kendali makanan. Jangan buat sesekali pun. Okey? Pasal apa? Tangan kita kena basuh dulu. Itu pasal pencucian paling musak. Pelakuan juga boleh mencemarkan makanan. Pelakuan daripada kita punya pekerja kita sendiri ni yang kendali makanan boleh mencemarkan. Contohnya, selalu menggaruk kulit kepala ataupun memasukkan jari di celah rambut itu, kita usir rambut macam tu, betul-betul rambut semua tu jangan buat. Mengusap atau mengorek hidung, ini biasa masalah besar dah ni. Menggosok telinga, ada gosok-gosok telinga tu gatal semua ni, jangan kita buat lah. Menyentuh jerawat atau luka yang boleh dijangkiti. Memakai pakaian seragam yang kotor. Ada pakaian seragam yang cantik, pakai yang cantik dan yang bersih, jangan pakai yang kotor. Batuk atau bersin ke dalam tapak tangan. Contohnya kita bersin tu, kita tapak tangan dah. Jadi tangan kita boleh mencemarkan makanan sebab apa yang kita batuk tu, kuman-kuman daripada mulut kita akan masuk dalam tangan kita dan kita akan pegang makanan. Meludah di tempat bekerja atau tempat kita buat operasi tu, yang kita buat lah. Ini sebenarnya tabiat daripada, kadang-kadang ini sebagai satu kata budaya, meludah tempat-tempat semua. Hati-hati barang ni yang kita buat. Jadi kita kena program lah. Kita nak program supaya kebersihan diri yang baik dapat kita jalankan, dapat kita ikuti, dapat kita pantau selalu. Okey. Kebersihan diri yang baik merangkumi apa dia? Mengikuti amalan kebersihan tangan. Ini paling musak amalan tangan. Pengendali makanan selalunya tangan dialah yang menyebabkan keracunan makanan. Pasal apa? Tangan kita lah pegang semua makanan, semua perkakas, semua barang dalam kita punya tempat kita kendali makanan. Okey, jadi tangan kita kena bersih selalu. Menjaga kebersihan diri. Seperti kita tadi, kalau batuk, sakit semua, jangan kendali makanan. Okey, termasuk juga kebersihan diri, contohnya kena mandi dulu sebelum datang kerja. Jadi kebersihan diri kena jaga sebelum kendali makanan. Memakai pakaian yang bersih dan sesuai. Mengekang rambut, mana kalau rambut panjang tu kita ikat dia lah, jangan biar melintut. Dan menanggalkan perhiasan seperti gelang, cincin semua sekali. Perhiasan-perhiasan ni, cincin, gelang, kadang-kadang jam pun senang mengaut kotor-kotor di luar sana. Kotor-kotor, abu-abu, senang melekat celah-celah jam, celah-celah cincin. Bila kita kendali makanan, bergegar jam gelang kita, kemungkinan abu, kuman tu masuk ke dalam makanan yang kita hidangkan tu atau kita proses. Okey. Mengelakkan tabiat dan perbuatan yang tidak sihat. Tidak sihat contoh tadi, selalu korek hidung, korek telinga semua. Jadi perkara-perkara ni, tabiat-tabiat ni kalau boleh kita hilangkan atau kita elakkan daripada kita buat semasa kita kendali makanan, ya. Menjaga kesihatan yang baik, maksud dia selalu seperti tadi, selalu mandi pagi, selalu potong kuku semua sekali. Jadi semua kesihatan yang baik tu kita kena jaga semua. Menutup luka, setiap kali kalau luka kena tutup. Dan pakailah penutup muka yang kalis air. Okey. Kemungkinan di video akan datang akan ceritakan macam mana nak tutup luka semua sekali. Okey. And then tanggungjawab sebagai seorang pengendali makanan yang bekerja di bawah satu majikan, terpaksa melaporkan masalah kesihatan kita. Kalau kita carit beret, muntah-muntah semua, laporlah kepada pengurus kita dan pengurus kita kena cari
kaedah dia. Kemungkinan Uncle cerita juga kaedah macam mana nak kita menguruskan masalah-masalah kesihatan pekerja-pekerja kita di video-video Uncle akan datang. Okey, ikutlah video Uncle akan terus nanti. Yang musak sekali untuk beli makanan dan tangan kita. Seperti yang beritahu tadi, kebanyakan keracunan makanan berlaku daripada pengendali makanan, daripada makanan tangan kita lah. Tangan kita lah penyebab utama makanan. Semua barang kita pegang pakai tangan. Jadi semua pengendali makanan kena faham dan kena tahu kenapa cuci tangan dan bagaimana nak cuci tangan. Okey. Kementerian Kesihatan Malaysia mensarankan cuci tangan ni dalam 7 langkah dan kena buat paling pendek 20 saat. Okey, aku ulang balik Kementerian Kesihatan sarankan paling pendek 20 saat dan 7 langkah. Jadi untuk lebih faham, tuan-tuan dan puan-puan, tengok tangan ke apa langkah-langkah yang kita kena buat. Okey. Langkah pertama, kita kena basuh tangan kita dan dengan sabun secukup-cukupnya. Okey. Mana kita kena penuhkan sabun ni kalau boleh sampai ke galangan tangan kita ni. Dengan sabun semua cukupnya. Okey. Lepas itu gosok tapak tangan yang nombor 2. Ya, yang pertama tadi kita basuh dengan sabun cukupnya. Kedua, kita gosok tapak tangan kita. Yang ketiga, celah-celah jari ni. Kita kena basuh celah-celah jari kita ni. Okey, satu persatu, kiri dan kanan. Kebanyakannya bau-bau kotor-kotor celah jari ni banyak tertinggal. Sampai ramai manusia sekarang tak cuci tangan, tidak gosok celah jari ni. Okey. Itu kan. Yang keempat, gosok tapak tangan. Gosok tapak tangan. Ini di mana semua kotor-kotor daripada kita punya kuku tu dan juga mana yang kotor tebal dekat tapak tangan kita tu akan hilang ataupun terkeluar. Menggosoknya ada cara macam ini. Ada juga satu pandangan menggosok macam ni. Kita buat ujung jari macam tu, samakan, dan kita gosok macam ni. Ada juga. Terpulang tuan-tuan dan puan-puan, yang mana selesa puan-tuan buatlah, tapi kena gosok Nombor 5, gosok belakang tangan dan celah-celah jari. Okey, ini serupa juga tadi, mana celah jari jarang kita buat. Okey. Kemudian kita basuh tangan dengan sabun dengan air yang bersih secukupnya. Okey, maknanya semua sabun-sabun, baki-baki sabun dan juga kotor-kotor yang melekat yang keluar disebabkan sabun tadi dah bersih dah. And then kita keringkan dengan tuala atau tisu bersih. Angka sarankan gunakan tisu yang bersih. Pasal apa? Kadang-kadang bila kita pakai tuala tu orang lain pakai dan kita pakai balik, kemudian tuala tu kemungkinan dipakai untuk barang yang kotor dan kekotoran tu boleh menyebabkan atau mencemarkan balik tangan yang bersih tadi. Satu perkara lagi yang pastikan tuan-tuan dan puan-puan kena ingat bahawa tangan kita ni dah bersih. Pastikan kalau boleh kepala pilih air tu tidak menggunakan tangan kita untuk membuka atau menutup. Maknanya kita boleh tolak. Kalau boleh tolak dengan siku kita, tolak ke depan, tolak ke belakang, tolak buka atau tutup. Jadi kita tidak mencemarkan balik kita punya kepala bayi tadi, ataupun kepala pilih air itu akan mencemarkan balik tangan kita. Nampak barang ni nampak kritikal, tapi memang kritikal sebenarnya. Memang menyusahkan, bukan nak menyusahkan, tapi untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan kena faham kenapa kena cuci tangan. Okey. Jadi bila kita cuci tangan tu, kita nak tahu bila kita kena cuci tangan. Pengendali makanan mesti mencuci tangan sebelum mereka mula bekerja. Okey. Setiap kali datang tempat kerja, mereka kena cuci tangan dulu. Datang-datang saja cuci tangan baru mula bekerja. Jangan bekerja baru nak cuci tangan. Sampai saja kena cuci kerja. Dan Kementerian sarankan supaya semua pengusaha makanan yang ada premis, restoran, hotel, kilang, bengkel tu, pastikan bezakan sinki cuci tangan untuk pekerja dengan pelanggan. Pekerja sinki dia ras untuk pekerja saja, pelanggan ras untuk pelanggan saja. Okey, jangan campur adukkan kalau boleh lah. Tapi seboleh-bolehnya buatlah. Okey. Dan juga selepas cuci tangan tu bekerja, dan
Selepas tu masa bila pula nak cuci tangan? Kena cuci tangan setiap kali selepas menggunakan tandas. Masuk tandas je, selepas tandas, keluar tandas tu kena cuci tangan. Okey? Selepas mengendalikan bahan mentah seperti daging mentah, ayam mentah dan makanan laut yang mentah, kena cuci tangan tu pula sebelum kita mulakan dan selepas kita bekerja tu. Okey? Cuci tangan lah. Okey? Selepas kita menyentuh rambut, muka dan badan kita ni, pasal apa? Bakteria dekat badan-badan kita ni memang ada. Selepas kita batuk, bersin, cuci tangan. Pasal apa? Tangan kita kadang-kadang menutup muka, menutup mulut kita semua sekali. Okay? Selepas kita makan, minum, merokok dan hisap vape ni, barang-barang yang kita pegang mulut semua sekali, tak kena mulut semua, kena cuci tangan dululah. Okay? Jangan terus bekerja selepas makan, selepas minum ataupun merokok semua sekali. Okay? Dan juga selepas mengalihkan bahan kimia yang mungkin menjejaskan keselamatan makanan. Contoh seperti aku beritahu tadi, selepas kita pegang barang racun, contohnya resek, semua lepas proses kita potong kita punya belakang tu rumput panjang semua, kita potong rumput semua kali, dan kita pergi racun semua, dan kita masuk terus bekerja. Jangan buat sekali. Basuhlah tangan dulu baru mula bekerja. Okey? Gitu juga kenali makanan, kena cuci tangan selepas apa? Sebelah masa kita bekerja tu kita membuang sampah ataupun semasa kita mengangkat tong sampah. Kita kendalikan tong sampah tu, selepas kendalikan tong sampah tu cucilah tangan. Pasal apa? Di sekitar tong sampah tu memang barang-barang kotor campak situ dan kekotoran paling banyak di kawasan tu. Jadi setiap kali kita membuang sampah atau mengalihkan tong sampah, cucilah tangan. Okey? Selepas kita membersihkan meja, peralatan untuk memproses atau membasuh pinggan mangkuk yang kotor, basuhlah tangan. Okey? Jangan biarkan lepas tu kita terus buat kerja semua. Ya? Okey? Selepas menyentuh pakaian atau apron, pasal apa? Pada tangan kita tu kemungkinan dia akan mencemarkan tangan-tangan kita semua. Selepas mengendalikan wang, duit, itu yang kesarankan kalau boleh pengusaha dan juga makanan aturlah macam mana nak uruskan duit. Contohnya kalau berniaga di tepi jalan, pasar Ramadan semua tu, di mana kita proses kita menghidangkan makanan, kita pegang makanan, kita sediakan makanan, dan bila orang bagi duit kita pun ambil duit masuk dalam poket kita menggunakan tangan yang sama. Jadi yang kesarankan kalau terkena macam ni, Uncle sarankan bawalah satu teman pegang duit atau yang uruskan duit. Kita uruskanlah kita punya perniagaan, menjaga makanan tu, dan satu orang yang pegang duit tidak megang makanan kalau boleh lah. Cubalah. Selepas kita kembali semula ke dapur atau kawasan persiapan kita, contohnya kita tengah berniaga, tengah bekerja tu, datang kawan ajak kita keluar kejap nak borak, ada jumpa kawan lain, kita pun keluar dari tempat kerja kita berborak semua, kembali semula ke dapur tu, cuci tangan dulu. Jangan terus kendali makanan. Okey? Setiap kali nak mulakan makanan, seperti yang beritahu tadi, cuci tangan. Walaupun kita cuci pagi tadi, kemudian kita keluar sekejap, cuci tangan bila masuk balik. Ya? Satu lagi, selepas tertidur. Contohnya kita bekerja kadang-kadang terlampau letih, duduk berehat sekejap, bangun tidur saja, terus cuci tangan. Ini sunnah Nabi. Nabi Muhammad SAW punya sunnah, selepas tidur kena cuci tangan, barulah kita membuat apa-apa kerja yang perlu kita lakukan. Okey? Dapat pahala sebenarnya. Jadi sesiapa tengah bekerja tu tertidur semua sekali, bangun tertidur tu cuci tangan baru bekerja. Okey? Dan juga menyentuh barang-barang lain yang mungkin menyebabkan tangan tercemar. Supaya juga barang-barang lain yang kotor ke semua, walaupun ternampak kotor, kadang-kadang barang tu cemar kita tak perasan. Jadi tiap barang-barang yang kita rasa yang kemungkinan akan mencemarkan makanan kita punya tangan, basuh tangan dululah sebelum kita mulakan bekerja. Okey? Ini kesalahan yang kerap dilakukan semasa kendali makanan. Uncle dulu pernah kerja Kementerian Kesihatan Malaysia, bekerja di tugas Selangor sama Terengganu, dan ini Uncle selalu nampak ni. Apa dia? Tidak memakai tutup kepala. Dia kata rimas lah, macam-macam reason dah dibagilah semualah.
semua reason tu logik boleh pakai, logiknya tak boleh pakai. Kena pakai tutup kepala. Pasal apa? Banyak logiknya, rimas semua sekali macam-macam. Kalau pakai tutup kepala, pasal apa? Kita menutup rambut kita dan juga apa barang pada atas rambut kita, kelimomo, kutu semua akan jatuh dalam makanan. Okey? Yang sebelah tu perempuan tu pakai tutup kepala tapi tak sempurna. Siapa yang berambut panjang, angka sarankan pakai hair netting, pakai tutup rambut sampai habis tu. Pasal apa? Kalau tak tutup habis tu, rambut boleh jatuh dan gugur juga ke atas makanan, walaupun pakai tutup kepala. Pasal apa? Tak kemas. Okey? Ada juga orang komplain masa angka Kementerian Kesihatan tu, kemas lah Encik Din, semacam-macam cerita semua. Kita nak bagi orang makanan bersih, selamat atas surah Allah, surah Al-Baqarah tadi. Jadi kita amalkan barang. Ingat, kalau kita amalkan dapat pahala sebenarnya. Memakai apron yang kotor, ini kerap berlaku. Okey, angka mungkin cerita besok satu video berkaitan dengan apron saja. Pasal apa? Apron kotor ni banyak berlaku kat Malaysia sekarang ni. Terutama kadang-kadang angka Mahkamah Kesihatan dulu sampai peringkat ada orang kata angka anti apron. Angka kalau jumpa mana-mana pekerja, mana-mana usahawan yang bekerja ataupun pengelim makanan yang bekerja mengelim makanan pakai apron kotor, angka suruh diorang buka apron, tukar apron. Okey? Makan slipper. Makan slipper ni masalah dia senang jatuh pasal dia licin dan juga slipper ni dia flipping. Bila dia flipping, dia akan percikkan air dekat masuk itu. Ini percikan air tu kalau rendah tak apa kan tinggi, boleh lempasi 3 kaki atas meja, boleh masuk dalam makanan juga. Terutama bila kawasan tu bila becak, ada hujan sama sekali, hati-hatilah. Okey? Merokok memang lama dah Kementerian Kesihatan tak benarkan kita merokok masa kita kendali makanan. Even pelanggan pun yang datang ke restoran kita tidak boleh merokok tempat kita bekerja. Okey? Juga sakit sesama seperti kita beritahu tadi yang kita makanan, dan juga pakai aksesoris yang kita beritahu tadi. Walaupun dia orang tahu, kita dah beritahu dah semua sekali, perkara-perkara ni masih berlaku dan banyak berlaku. Jadi yang kesarankan sebagai seorang pengusaha makanan, pengurus pengusaha makanan dan juga owner kepada restoran, kilang, hotel, pastikan barang-barang ni pekerja kita ikuti sepenuhnya. Okey? Pasal kita nak produk kita bersih, selamat dan halal. Okey? Dan penjagaan fizikal cuba tadi lah begitu tadilah. Tutup kepala tadi cara dia macam mana? Coba beritahu dia. Tutup kepala kena tutup sepanjang sepenuhnya rambut-rambut kita tu. Dan apa ni, penutup kepala boleh pakai benda topi ke, songkok ke, janji, kita dah panggil lagi. Baju kena bersih. Itu apron tadi. Apron sebenarnya ini pribadi angka lah. Kemungkinan ada orang pertikaikan angka punya pandangan pasal apron ni. Guna apron sebenarnya pada pribadi angka 3. Apa guna 3 ni? Apron guna yang mustahak sekali, yang pertama sekali objektif dia ialah mengelakkan kita kotor makanan. Apron kena paling bersih. Kalau apron kotor, kita dah kotorkan makanan. Sebab apabila kita kendali makanan, yang dekat dengan makanan kita tu adalah apron kita. Kalau apron kita kotor, kita dah kotorkan makanan. Itu nombor 1 ya. Apron mengelakkan kita kotor makanan. Nombor 1. Nombor 2, ada pula orang pakai apron mengelakkan makanan kotor kita. Logik dia ada. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan menggoreng ikan, menggoreng ayam semua sekali, percikan minyak tu akan kena pada baju. Betul tak ni? Itu kadang-kadang orang pakai apron untuk itu. Jadi, yang pertama dia mengelakkan kita kotor makanan. Yang kedua, mengelakkan pula makanan yang kita proses tu mengotorkan kita. Kita potong ayam, percikan daging, percikan dia punya darah tu kena pada kita semua sekali. Dan yang ketiga, ini yang paling minat sekali, iaitu guna apron sebagai jenama branding kita. Orang nampak apron kita dah tahu dah syarikat kita, kebersihan kita daripada apron, dan nampak keterampilan produk kita,
keterampilan syarikat kita, keterampilan pekerja kita melalui apron. 3 projekti tadi. Jadi kalau siapa nak ikut 3 projekti ni, yang kesarankan tidak boleh pakai satu apron sekali. Contohnya, apron untuk mengelakkan makanan kotor kita dan mengelakkan kita kotor makanan kena berbeza. Jadi yang kesarankan pengelola makanan, kalau boleh tempat kita memasak tu satu jenis apron, di mana apron tu mengelakkan makanan kotor kita, mengelakkan minyak kena pada baju kita. Itu tadi satu apron. Tempat kita serve customer, mengidangkan makanan tu kena satu apron, yang apron mengelakkan pula kita kotor makanan. Mau ni? Dan kedua-dua apron ni kena ada keterampilan dia untuk jenama tadi. Jadi yang kesarankan, kalau boleh semua makanan, boleh tak buat 2 set apron terus menerus hari ni. Okey. Dan satu lagi masalah apron ni, kadang-kadang orang pakai apron daripada pagi sampai ke petang ataupun sampai 3-4 hari tak tukar-tukar, tak basuh-basuh. Apron, aku ulangi balik, kena paling bersih tempat kita bekerja. Ada pekerja pakai apron pada rumah lagi, naik motor 5 km naik motor tu, pusing dah pakai apron tu, pusing 1 tahun sama sekali 5 km sampai tempat bekerja, itulah apron dia pakai. Bayangkan selama dia berjalan 5 km tadi, apa bang kotor-kotor dah melekat dekat apron dia. Hati-hati apron. Ramai orang pakai apron, tapi apron pula yang mengotorkan makanan. Kata anda besok pakai apron mengotorkan makanan. Apron mengelakkan kita kotor makanan, jadi pula bertukar apron kita kotorkan makanan. Contoh satu lagi, dia nak keluar makan, berehat tengah hari tu, apron dia ambil sangkut dekat toilet. Orang masuk toilet, keluar toilet, lap tangan dia dekat apron tuan-tuan dan puan-puan tergantung tadi. Jadi yang saya sarankan, sebagai pengusaha makanan, sediakan tempat khas untuk apron, pertukaran pakaian pekerja semua kena ada lah. Okey, boleh? Okey. Kasut. Kasut mengelakkan daripada kita tercedera, daripada barang-barang kita proses tu jatuh pada kaki kita, dan juga mengelakkan kita pecikkan air terus kepada tempat kita masak proses, ataupun pecikan air tu boleh masuk tempat kita makan, tempat kita menyediakan makanan ataupun dalam makanan terus kepada makanan kita. Elakkan ni pakai selipar semua. Dan sarung tangan. Sarung tangan ni ada juga masalah. Selalunya orang pakai sarung tangan untuk mengelakkan tangan dia yang kotor tu dia kena pada makanan. Masa-masa kesihatan dulu, angka pernah jumpa orang yang pakai sarung tangan, tapi sarung tangan penyebab keracunan makanan. Macam mana? Okey, dia pakai sarung tangan. Dia pakai sarung tangan kerana tangan dia kotor. Jadi masalah dia macam mana? Tangan yang kotor tu, hati dia memang pencuci, nak ambil sarung tangan supaya dapat pakai sarung tangan. Jadi dengan tangan yang kotor tu, dia ambil sarung tangan. Bila dia ambil sarung tangan, dengan tangan yang kotor tu, automatik sarung tangan sudah kotor. Dan bila nak masuk sarung tangan tu, dia akan masukkan tangan, kadang-kadang dia embus pula tu, dia masukkan tangan dia, and then supaya sarung tangan tu sama rata. Bayangkan, tangan yang kotor tadi dah dia gosok dekat sarung tangan. Sekarang sarung tangan dia pakai tu sudah menjadi kotor daripada tangan dia sendiri. Jadi SOP nak pakai sarung tangan, kesarankan start daripada hari ni, wahai semua penerima makanan, basuh tangan dulu, keringkan, baru pakai sarung tangan. Boleh tak? Jangan terus pakai sarung tangan pasal yang kotor. Satu lagi masalah sarung tangan ni, manusia bila pakai sarung tangan, mind dia set mengatakan tangan dia bersih. Daripada pagi sampai petang, itu sarung tangan dia pakai. Jadi yang kesarankan setiap hari ni, kalau boleh, pakailah sarung tangan, pakai buang tu lah. Kalau pakai daripada pagi sampai petang, besok you pegang makanan, pegang tong gas, pegang makanan lain, kita pegang makanan yang bersih pula. Jadi setiap hari ni kalau boleh, beli pakai sarung tangan dan pakai buang tu. Okey. Inilah perkongsian sedikit yang ketunjukkan supaya
panduan supaya dapat kita kendali makanan, bagi makanan yang bersih. Okey. Angka nak bagi satu soalan pada tuan-tuan dan puan-puan hari ni, siapa tengok video ni, siapa yang berminat pada gambar ni dan dah tengok kita punya perbincang sedikit hari ni, boleh tak cari kesilapan dalam gambar tu, dan dapat kesilapan tu komen dah dekat YouTube Uncle bawah ni, dan tengok berapa banyak kesilapan you dapat dan apa kesilapan-kesilapannya. Nah, ini supaya kita dapat, ini sebagai ulang kaji apa yang kita pelajari tadi. Okey, kita dapat nampak simple barang ni, tapi inilah perkara yang selalu berlaku dekat kilang-kilang, dekat restoran-restoran, dekat warung-warung kita dekat Malaysia ni. Okey, jadi kita dah belajar kesilapan yang kerap kita lakukan sebenarnya. Jadi nantikan siri panduan keselamatan makanan seterusnya daripada Uncle, siri-siri video yang lain. Dan video yang kedua akan keluar lepas ini ialah aliran penyediaan makanan. Kita akan cerita aliran daripada kita terima barang mentah, kita proses, kita simpan, kita proses semua, macam mana kita nak uruskan sembarang tu. Dan Uncle akan petik sikit pada siri kedua tu berkaitan dengan suhu dan pencemaran silang. Macam mana suhu boleh menyebabkan pencemaran silang, dan macam mana silang boleh menyebabkan makan kita rosak, dan macam mana suhu menyebabkan makan kita rosak. Okey. Jadi kalau ada soalan semua, bolehlah taruh dekat aku punya YouTube bawah ni, tanya soalan-soalan perkembangan, dan apa juga tuan-tuan dan puan nak lebih lanjut penerangan berkaitan dengan macam mana kita nak bagi makanan selamat, bawah tu komen lah. Jadi Uncle cuba jawab komen tu satu ke satu. Okey, insya-Allah. Dan aku ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi mendengar cerita Uncle sampai hari ini. Salah silap Uncle minta maaf lah. Uncle pun manusia juga, buat salah dan silap. Dan untuk membantu Uncle membuat video panduan kebersihan makanan seterusnya, Uncle pohon tuan-tuan dan puan-puan subscribe lah Uncle punya channel ni, like channel Uncle ni, tekan bell button tu, dan juga edarkan kepada tuan-tuan, kepada tuan-tuan kawan-kawan kita yang lain, sampai ilmu kena dikongsi, kongsi bersama. Itu pasal channel Uncle, channel perkongsian bersama. Okey, kita berkongsi bersama-sama. Boleh ni? Jadi aku ingat balik, subscribe lah, like, dan juga tekan bell, edarkan kepada kawan-kawan kita semua sekali semua, ya. Jadi nantikan Uncle punya video seterusnya berkaitan dengan suhu dan juga pencemaran silang. InsyaAllah akan keluar selepas ini. Jadi dengan itu Uncle sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi Uncle di siri seterusnya.